kialah cari mana kata arwah ni nak diuruskan dengan elok. Sebab last kali dia akan jadi beban kepada kita yang kat dalam tu besok. Sebab apa? Terlepas pandang bayar hutang. Ada harta yang tak diambil kira sebab tak tahu. So benda-benda macam tu. So jadi cara pengurusan harta yang betulnya adalah kita boleh gunakan wasiat tu tadi. Wasiat. Instrumen yang kita boleh gunakan adalah wasiat. Yang kedua, sekarang ni dah famous sikit. Dia panggil hibah. Hadiah. Orang kampung saya panggil gift. Gift. So, hadiah ni pula, okey, hibah ni kita jangan salah anggap. Mungkin orang kata, oh, kalau macam tu senanglah hibah kan. Habis kereta aku ni aku hibahkan. Bila aku mati aku hibahkan semua. Tidak macam tu tuan-tuan. Bukan sesenang itu. Ada hibah ni kita boleh bagi 1/3 sahaja daripada harta kita. 2/3 lagi kok mana pun dia akan jatuh kepada faraid. Ini yang saya belajar lah. Kalau saya salah, tolong letak di bahagian komen ke apa ke. Mungkin boleh tegur. Kita tak ada hal. Kita boleh tegur. Tak ada masalah. Kita tak ada hal. Nak ditegur, dikritik, membina, tak ada hal. Betul. Bagi tahu. So, bila macam tu, bila turun kepada wasiat ni, bila turun kepada wasiat ni tadi, memang kok mana pun dia akan berlaku pada faraid. Sebab apa? Sebab kita ada harta yang kita belum urus. Contoh, bila kita tahu ke bila kita meninggal? Kita tak tahu kan? Tahu. So, yang harta kita tak sempat urus, confirm bank balance. Bagi dalam bank. Yang itu macam mana kita nak bagi-bagi? Bagi-bagikan. Seorang bedak sikit, kau settle hutang ni. Kan? Ada 1,000 adik-beradik, hutang 100,000 seorang. Nah, seorang bedak 20,000 kau tolong settle kan. Betul. So, bila benda-benda macam ni berlaku, dia ada pembahagian-pembahagian dia. So, kalau daripada segi pembahagian, macam mana yang kita tahu, kalau katalah suami tu tak ada. Ibu si suami akan dapat bahagian juga 1/6. Bapa suami pun kalau masih hidup lah, dia akan dapat 1/6. Isteri dia bagi 1/8. Nampak? Bila dalam faraid 1/8. Jadi bila kiraan macam tu kita kata, apalah bagi 1/8 ni. Suka atau tidak, hukum faraid dah memang hukum faraid. Kita tak boleh petikai. Ada sebablah kenapa Islam menetapkan sedemikian. Betul. Dengan ini untuk kita mengetahui, mungkin insya-Allah kita akan cuba cari atau kita panggil seorang ahli panel yang pakar untuk cakap tentang faraid ni supaya kita lebih jelas lagi kan. So hari ni kita cerita tentang surface dulu. Tentang dasar dulu. So kan? yang itu nanti kita panggil yang pakar. Jangan ingat dia ni kewangan ni ada Ashraf dan Don saja. Kami pun ada berkawan-kawan. Kita panggil lagi ahli panel yang lain yang menerangkan tentang topik-topik yang lain juga. Betul. So pada ketika itu, contoh kalau macam rumah dibahagikan kepada 1/8 kepada isteri. Rumah apa? Kek ke apa? Dibagi. Bayang, takkan kita nak tip rumah tu 1/8. Okey, 1/8 ni isteri punya. Kan? So kalau dalam konsep orang Kelantan, dia nak lengkapkan bahagian dia boleh cucur lah. Cucur ni maksudnya beli balik bahagian tu supaya lengkap jadi satu. So mana datang duit ni? So duit ni dia boleh datang daripada hanya satu punca, iaitu takaful. Hibah takaful tidak dikira daripada jumlah aset yang ada. Sebab apa? Hibah takaful adalah hibah bersyarat di mana? Di mana tu? Di muara? Di mana syarat dia di kena mana mati syarat dulu. dia? Okey. Syarat dia kena mati dulu. Alamak, ini letih ni. Cerita insurans ni tak best. Cerita bila cerita tapi takaful kita kena tahu. Tapi kita kena ambil tahu. Sebab benda ni kita akan, kalau kata kita tak buat, akan menyebabkan adik-beradik, saudara mara, ipar duai bergaduh. Sebab apa? Sebab masing-masing pun tak cukup bahagian, tak cukup duit. Betul. Tak cukup cash, especially masa menguruskan harta ni. So, ambil contoh bagi satu senario lah. Contoh senario yang menyebabkan contohlah kalau kita dengan adanya ambil hibah takaful dengan tak ambil hibah takaful. Macam mana? Okey. Kalau kita ada hibah takaful ni tadi kalau kita ada, contoh kita tinggalkan 300,000 untuk ahli keluarga kita. Contohlah kita dapat 300,000 ni tadi, katalah semua perbelanjaan hutang arwah ni apa semua bersih-bersih kena tolak 200,000. Tinggal lagi 100,000, betul? Okay. Setidak-tidaknya adalah 100,000 ni tadi untuk anak-anak ni
isteri ni untuk stabilizekan balik kehidupan tu. Dia ada takaful ni bukan untuk kaya. Ada takaful ni untuk mencukupkan mana yang tak ada. Kena faham benda tu. Income replacement. Yes. Ketika breadwinner ataupun seorang yang mencari nafkah itu sudah tiada. Itu kita kena faham. Nak jadi kaya boleh. Nak kaya, kita pergi investment. Kaya kita invest. Kita labur. Jangan lebur. Lebur tak dapat labur kita dapat. Nama pun lebur. Kan? Kalau lebur, orang Kedah kata lebur tidur. Terterap lah. So, bila kita ada duit ni tadi, setidak-tidaknya tinggal RM100,000 ni, adalah anak kita, isteri kita boleh hidup lagi setahun, 2 tahun untuk adjust balik kehidupan tu bila kita tak ada. Bayanglah, katalah suami ni tadi earning dia atau pendapatan dia RM5,000 sebulan. Isteri hanya RM3,000 sebulan. Tapi bila combine ada RM8,000, betul? Sekarang ni bila si suami ni dah tak ada, tinggal RM3,000 saja pendapatan ni tadi. Betul. So RM5,000 ni macam mana dia nak balancekan hidup dia? Daripada RM100,000 tadi lah. Pada RM100,000 tadi itulah, selepas dah tolak segala hutang piutang dan segala bagai. Itu pun kalau ada baki RM100,000. Kalau ada baki tinggal RM20,000, tinggal RM20,000 tu je lah. Tak dapat dia nak nolong Ya, betul. Kecuali kecuali cari Abang Ashraf lah. Itu bukan. Itu bukan salah satu solusi Okey. So, bila daripada cerita macam ni, kita akan faham di mana kalau kita buat plan ni awal, kita dah plan daripada awal, setidak-tidaknya kalau kita tak buat lagi pun kita tahu, okey, benda ada dalam plan. Kok mana pun aku kena buat. Sebab besok nanti anak dan isteri aku susah. Tak tahulah orang lain. Tapi kalau saya cukup susah hati bila saya tak ada besok ni, anak isteri saya ni tumbang ambing. Terkapai-kapai. Seperti lain-lain terputus talinya bila kita tak ada nanti. Nanti dia mulalah minta sana, minta sini. Yelah, sebulan, 2 bulan mungkin orang boleh faham. Kalau main 2-3 tahun, aja demam juga. Kena penampar je buat dia kata gitu. Itu daripada segi bab pengurusan kewangan ni tadi. Tuan hamba sekalian, market update untuk minggu ini. Tuan hamba perhatikanlah elok-elok market kali ini. Market update 4 November 2022. Sekarang saya bersiaran di Butik Ben Mansur, peneraju busana warisan Melayu nombor 1 di Malaysia. Dan hari ini saya nak cerita pasal, kita mulakan dulu dengan indeks FBM KLCI yang hari ini meningkat naik kepada berada daripada paras 1438.28 mata, kenaikan sebanyak 17.9 mata. Kenaikan dalam bentuk peratusan dia, berada kenaikannya adalah 1.260%. Dan hari ini kaunter untung 588 kaunter untung, 391 kaunter tak berubah dan 269 kaunter rugi tapi hari ini kaunter untung melebihi daripada kaunter tidak berubah dan juga kaunter rugi. Satu benda yang bagus lah. Right? Dan jumlah dagangan hari ini ialah 1,718,888,480 ringgit Malaysia. Dan kita tengok pula indeks di S&P 500 dalam tempoh 24 jam yang lepas berada pada paras 33,719.88, kejatuhan sebanyak 39.80 mata. Dalam bentuk peratusannya ialah kejatuhan sebanyak 1.06%. Bagi indeks Nasdaq berada pada paras 10,690.60 mata, kejatuhan sebanyak 215.74 mata. Dalam bentuk peratusannya ialah 1.98% kejatuhannya. Di indeks Dow Jones berada pada paras 32,001.26 mata, kejatuhan sebanyak 146.51 mata. Dalam bentuk peratusannya 0.46%. Bagi VIX Index S&P 500, kenaikan sebanyak 25, VIX Index ketika ini berada pada paras 25.47 mata, kenaikan sebanyak 0.17 mata.
dalam bentuk peratusannya 0.67% kenaikan. Kita berpindah kepada cerita pasal cryptocurrency. Hari ini kita tambah lagi ada 2 coin dalam cryptocurrency yang saya ceritakan kejap lagi ni. Okey, Bitcoin sekarang ni berada pada paras $20,000 bagi untuk 1 Bitcoin. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, kenaikannya ialah 1.50%. Bagi Ethereum, untuk 1 Ethereum kini berada pada paras $1,500 bagi untuk 1 Ethereum. Dalam tempoh 24 jam, kenaikannya adalah 2.52%. Bagi koin XRP berada pada paras 45 sen USD bagi 1 koin, kenaikan dalam tempoh 24 jam sebanyak 9.05%. Binance Coin berada pada paras $350 bagi 1 Binance Coin, kenaikan pada tempoh 24 jam yang lalu sebanyak 4.41%. Jadi kalau kita tengok hari ini, alhamdulillah FBN KLCI berada pada 1,400 mata kenaikannya dan kaunter untung begitu banyak sekali. Dan yang paling penting tuan-tuan, jangan lupa apabila dah untung tu, zakat jangan lupa, sedekah jangan lupa. Ada untung-untung tu, rajin-rajinkanlah, sebarkan dan kongsikan kepada yang lain. Jumpa lagi dalam Market Update minggu hadapan. Assalamualaikum. Dan pada masa yang sama juga, bila kita tak ada ni, immediately daripada takaful ni datangnya tunai. Dia datang tunai. Dia bukannya datang daripada segi bentuk barang. Kita kena ingat, bila kita tak ada, surat ni serah je kepada JPN, bahagian kematian, aset kita ni semua akan dibekukan. Dibekukan on the spot Bukan on the spot lah. Dia ada proses mungkin sehari dua, lepas pada tu dia akan beku. Oh, cepat Waimah Bank, Waimah tabung haji, apa semua ni dia akan freezekan dulu. Mungkin sekarang tabung haji dah improve sikit. Kalau bawa surat kopi surat kematian tu, kita boleh minta dengan tabung haji dulu. Setidak-tidaknya ada jugalah. Ini salah satu. Mana selain daripada takaful yang kita ada, kita boleh minta dulu. Dan tak silap ASB ada hariat kematian. Tak silap. Yang ni kita kena check semula. ASB ada hariat kematian. Jadi kita boleh dapatkan dulu duit hariat kematian untuk menguruskan jenazah ni dulu. Tapi nak settle hutang, belum lagi. Nak boleh redeem ASB ke ASN ke, belum lagi. Jadi proses tu sedikit kompleks. Kita kena tengok nilai aset tu. Kalau nilai aset tu bawah daripada 2 juta, kita boleh uruskan di pusaka kecil. Tapi kalau aset tu melebihi daripada 2 juta, dia akan masuk mahkamah tinggi. Kalau maknanya kalau orang itu yang mati tu ada Lamborghini dengan Lamborghini urus, dah confirm lah kena naik ni lah. Dia masuk mahkamah tinggi lah. Tapi kalau dia tidak terurus hartanya, tak terurus lah segala-galanya. Semua sekali akan jadi serabut melo orang kata. Jadi bersepah benda ni. Bersepah haywire. Jadi untuk pendengar-pendengar kita, nasihat saya adalah masukkan pengurusan harta kita ni ataupun wealth distribution kita ni di dalam plan keuangan kita ni tadi. Betul. Kalau kata kita agak sukar lah untuk berbicara dengan anak dan isteri ataupun siapa-siapa orang yang tersayang berkaitan harta yang kita bakal tinggalkan. Betul. Kita boleh jumpa dengan kita ada banyak perancang kewangan. Kita boleh bersembang dengan lawyer pun boleh. Lepas tu penulis wasiat pun boleh. Betul. Kan? Untuk dapat khidmat nasihat dan juga paling senang lawyer syariah lah. Lawyer syariah untuk tengok kita punya harta macam mana kita nak nguruskan. Betul. Kalau tak pun kita boleh jumpa dengan pejabat agama macam MAE. Apa semua ni untuk kita berbincang dan untuk tengok pembahagian kita ni. Betul. Sebab daripada segi bila faraid ni dia boleh jadi berlapis. Boleh dituntut oleh keluarga, orang kata dua pupu boleh tuntut juga bila kata kita gagal untuk mengurus. Itu paling pentingnya kenapa kita perlu menguruskan harta pusaka ni. Ni cara yang kita bagi tahu ni cara dia. Cara dia macam mana nak ngurus ni. Betul. Jadi sebelum nasi menjadi bubur, jadi pastikanlah air kita itu tidak melebihi daripada paras yang sepatutnya. Betul. Kan? Ataupun orang putih, orang kampung saya panggil better late than never. Betul. Kan? Kita perlu uruskan benda ni
sedikit kita perlu uruskan daripada awal. Betul. Tak ada plan tak apa. Kalau kepada siapa-siapa dah rasa macam alamak umur aku dah tua lah Don. Patut ke aku nak urus? Kok mana pun buat. Sebab ada buat lagi awal lagi bagus. Lebih awal lebih bagus. Kalau tak boleh buat hari ni, buat semalam. Buat semalam. Nak menunjukkan betapa pentingnya benda. Sebab benda ni kita akan tinggalkan kepada waris tersayang kita. Betul. Jadi kita tak nak supaya benda ni bila kita tak ada. Sebab ada sebenarnya sahabat saya ni, Ashraf ni, dia sebenarnya ada pengalaman dalam menguruskan harta pusaka keluarga beliau. Dan yang mana settle lagi. Masih ada lagi tak settle. Masih ada lagi. Dah berapa tahun? Dah ada 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Disebabkan akibat daripada tidak ada pengurusan ketika arwah. Arwah tak ada lah. Arwah tu dah tak ada. Jadi sebelum dia meninggal, dia tidak membuat. Getah dia banyak. Getah banyak. Memang kena masuk mahkamah tinggi punya kan. Betul. Masuk takat tinggi punya kan. Dia tak ada masuk yang rendah punya sebab getah dia lebih daripada 2 juta. Jadi bila tak buat nampak. Ahli keluarga susah dan ada juga Ashraf ada beritahu, dia tak sampai tengok kita tahu. Saya bagi tahulah sebab benda bukan saya punya kan. Sampai rumah nak kena sita kan. Ada yang rumah nak kena sita. Tapi daripada segi benda-benda macam ni ada lagi orang yang dah lalu benda ni. Tapi mungkin tidak sampai setahap tu sebab mungkin harta dia tidak banyak. Tapi seeloknya adalah kita rancangkan benda ni dengan awal, simpankan. Kalau katalah kita tak nak pergi buat hibah writing ke, tak nak wasiat ke, tidak-tidaklah tidak kita tinggalkan dokumen tu dengan elok. Kita tunjukkan bagi tahulah. Ya. Bagi tahu kat ahli keluarga, kau contoh kat isteri ke kat anak-anak, bila Betul. abah dah tak ada nanti kau buka lah peti besi ni. Password dia nanti kau cari dekat pokok belakang rumah tu, kau orang ketorek bawah tanah tu. Nanti kau akan jumpa. Lepas tu dapat ada peti tu kunci dia dekat belakang pagar tu. Kau pergi ambil, kau buka. Baru kau tahu password dia apa. Betul. Contohnya je itulah, bagi tahu kan. Jadi bagi tahu, kena ada orang tahu. Betul. Setidak-tidaknya kalau kata kita tak nak buat hibah planning ataupun wasiat writing ke, ataupun kita tak nak ambil takaful sekalipun. Betul. Setidaknya dokumen harta kita tu kita buat, kita susun. Dan kita bagi tahu, contoh kita bagi tahu orang rumah kita, isteri kita ataupun bagi tahu suami kita. Supaya kita tahu ni aset-aset ni ada dekat mana. Dan pada selepas daripada itu adalah daripada segi tunai. Betul. Bila tunai ni dah freeze, make sure lah keluarga kita ni cukup tunai. Kalau keluarga kita tak cukup tunai, itu yang letih tu. Meraban-raban, nak cari lawyer. Itulah yang pinjam beras di jiran sebelah tu. Itu yang kita tak nak. Kita tak nak keluarga kita susah dan anak kena berhenti sekolah. Kan? Banyak yang berlaku ni kes-kes macam ni sampaikan education anak-anak atau pendidikan anak-anak tu terabai. Anak dah dekat universiti kena berhenti. Kan sambung balik extend. Kalau extend alhamdulillah Don. Kalau dia kata malas lah aku nak sambung belajar, lagi parah. Jadi peri penting ni itulah dia, sebab kita bakal meninggalkan, kalau kata kita tidak menguruskan dengan baik, kita akan meninggalkan chaos ataupun kekacauan dan beban kepada keluarga kita dan diorang terpaksa bergaduh kan. Asalnya niat kita baik kan, kita nak tinggalkan harta-harta ni supaya diorang boleh guna pakai bila kita dah tak ada. Jadi peri pentingnya ingat tuan-tuan, perempuan kat luar sana yang saya kasih sekalian, yang punya kereta banyak berjuta-juta, bergoyang-goyang emas yang ada kat dalam bank tu kan. Pastikan buat pengurusan harta pusaka ketika kita masih hidup agar waris orang yang tersayang yang kita duk cari duit untuk diorang ni dapat manfaat dan tidak terganggu dengan harta pusaka yang kita bakal tinggalkan, dan mereka yang sepatutnya dapat dan bahagian mereka yang sepatutnya tidak dapat alhamdulillah dapat kepada waris yang kita sayang. Tapi peri penting ni macam Ashraf cakap tadi, pengurusan harta pusaka ni bukan buat hari ni, penting ni semalam dah buat lah. Betul. Bukan esok lusa tulat tunging, semalam. Hari ni kita sembang ni semalam dah kena buat dah sebenarnya. Betul. Sebab plan tu penting. Kalau tak ada, kalau kata kita tak ada hari ni, besok anak bini kita bermasalah. Betul. Jadi kesimpulan untuk topik kita hari ni tentang pengurusan harta pusaka. Betul. Kenapa peri penting ni dalam menguruskan harta pusaka ni, bro? Mau maju gini bro juga kan. Nampak tu Melayu boleh sembang Amerika, tak ada masalah. Jadi pengurusan harta pusaka ni kita perlu rancang daripada sekarang supaya waris dan juga orang yang kita sayang dapat manfaat dia.
kita cari duit, bagai nak gerak, bagai nak gila, buat sampai 3, 4, 5, 6 kerja. Betul. Kan? Last sekali bila meninggal, atas tanah berperang. Kita kat bawah tanah, penin. Kan? Nak menghadap muka nangkil dah Tuhan. Kan? Nak ke atas pun kita dengar lagi orang nak berperang pasal kereta yang kita tinggalkan. Jadi untuk mengelakkan benda ni, kita rancanglah pengurusan harta kewangan, harta pusaka kita dengan baik agar mereka yang sepatutnya yang kita sayang dapat manfaat daripadanya. Jadi ada 2 instrumen yang kita boleh guna. 3 sebenarnya. 3 kan? 3. First adalah penulisan wasiat. Yang kedua adalah mengambil pelan takaful hibah. Ataupun yang ketiga kita boleh ambil hibah plus wasiat pun ada. 3. Penulisan hibah dan penulisan wasiat. Penulisan, yes. Kita combine kita combine dua-dua. Jadi ingat tuan-tuan, supaya agar kita tenang dalam kubur kita dan agar bahagia keluarga yang kita bakal tinggalkan atas dunia ni dengan reta dan meninggalkan manfaat pada dia. Seperti mana Rasulullah pernah cakap, kita kena tinggalkan manfaat kepada orang yang kita sayang. Betul. Bukan meninggalkan beban, bukan meninggalkan hutang. Jadi yang waris ke atas pun perlu faham jugalah. Tolonglah selesaikan kepada apa saja masalah, mungkin hutang daripada si mati tu, kita tolong selesaikan agar dalam kuburnya tenang, tak adalah tersangkut dekat sana kerang, gaya-gaya rompa boleh masuk syurga tersangkut sebab ada hutang. Jadi nak tambah sikit dong. Tambah sikit. Tambah. Pada yang mana belum buat haji lagi, boleh plan letakkan badal haji. Penting. Jangan lupa kita lengkapkan. Tapi kan macam sekarang lupa sebelum kita tutup lah. Sekarang ni ada banyak pelan hibah takaful yang ada letak sekali dengan pengurusan harta pusaka. Betul. Ditambah lagi, maksudnya kalau kata kita buat hibah kita, pilihan hibah takaful kita tu katalah 300,000, ada pertambahan sebanyak 50,000 untuk pengurusan harta pusaka pula. Betul, ada. Dan juga tambah lagi dengan khairat kematian. Dan ada juga tambah lagi untuk manfaat badal haji. Badal haji pun ada. Kalau korang nak, kau boleh PM kita orang. Boleh tinggalkan nama di komen. Tinggalkan kita nama. So korang ada nombor telefon kita orang kat bawah tu dengan email. Korang boleh WhatsApp kita orang. Korang boleh tanya pasal benda dengan kita orang. Kita orang insya-Allah kita akan jawab. Kita tak ada pakai admin Tak ada. Memang WhatsApp, nombor telefon tu memang nombor telefon kita orang sendiri. Apa saja nak tanya dan pastinya jawapan yang datang daripada WhatsApp tu adalah daripada kami berdua. Betul. Jadi sekadar itu dulu. Bertemu kita lagi dalam episod DNA yang akan datang. Benda senang, jangan buat pening. Ini bukan rocket science. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye.